Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Kisah-kisah fiqh yang terpilih. Hikayat yang ke As-Saniyatu Was-Samanun, yang ke-82, iaitu kisah seorang ulama nama dia Abu Suhail. Bertanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tentang hukum beriktikaf. Orang yang beriktikaf, mestikah dia berpuasa ataupun tidak syarat? Jadi kisah ini jadi panjang, hikayat dia, kerana timbul khilaf di antara ulama-ulama besar, ulama salaf. Ada yang mengatakan nak iktikaf kena puasa. Ada yang mengatakan tak ada hubungan dua tu. Kalau puasa lagi baik, tak puasa pun boleh. Dan kita akan kenal dalam siri ini beberapa ulama besar di kalangan salafus salih. InsyaAllah beberapa tokoh-tokoh ulama hadis dan orang-orang yang hebat dapat kita kenali secara ringkasnya, insya-Allah. Dan cerita yang menarik iaitulah bagaimana pentingnya kekuasaan di tangan orang soleh. Bagaimana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz setelah berkuasa menjadi khalifah telah menukar beberapa adat yang tidak baik mengikut kepada adat yang baik yang diamalkan sampai ke saat ini, alhamdulillah. Jadi para pelajar sekalian, kita tengok nas cerita dulu, kemudian kita masuk kepada 10 perbincangan macam biasa. An Abi Suhail rahimahullah qala. Abu Suhail berkata, dia sendiri cerita tentang dia. Kana alam ra'ati i'tikafu 3 ayyam fil masjidil haram. Isteri dia berniat ataupun bernazar nak i'tikaf 3 hari di Masjid Haram. Fasa'altu Umar bin Abdul Aziz. Saya pun pergi tanya hukum kepada Umar bin Abdul Aziz, yang pada waktu itu belum lagi menjadi khalifah. Dalam plot cerita ini menunjukkan Umar masih sebagai seorang amir ataupun gubernur di Madinah. Bila aku masuk nak jumpa Sayyidina Umar, amir, wa indahu Ibnu Syihab. Berada bersama dengan Umar seorang tokoh ulama yang besar, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Qala, saya pun tanya dia. Qultu alaiha asyam ya Syekh Umar. Ini kata dia, Umar belum jadi khalifah. Dia tak panggil Amir Mukminin, dia sebut gitu ya. Qultu alaiha asyamun. Isteri saya nak pergi iktikaf tu, adakah wajib katanya berpuasa? Maknanya dia mesti berpuasa baru sah iktikaf dia. Sebelum Sayyidina Umar jawab, Tuan Syekh, Tuan Guru Ibnu Syihab jawab. Ibnu Syihab ni kalau jawab logik, sebab dia memang tokoh ulama yang hebat, yang alim. Kata Ibnu Syihab, la yakunu i'tikafun illa bisiyam. Tak boleh beriktikaf kecuali kena puasa. Ini pandangan Ibnu Syihab. Dia kata nak iktikaf kena puasa. Niat puasa baru pergi iktikaf. Faqala lahu Umar bin Abdul Aziz. Umar pun tanya Ibnu Syihab. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatwamu tadi, fatwa Syekh Ibn Syihab ni, ambil daripada Nabi ke?
nak i'tikaf kena puasa? Qala la. Tidak. Qala fa'an Abi Bakrin? Qala la. Tak juga. Fa'an Umar? Qala la. Tidak. Qala fa'an Uthman? Adakah fatwa Uthman kata kena puasa? Qala la. Letak tanda tanya sini. Dia tak sebut an Ali, tidak disebut. Tidak disebut Ali, tidak. Kenapa? Tunggu dalam perbincangan. Cuma saya nak minta pelajar ambil tanda tanya situ. Qala Umaru, Umar kata, kalaulah fatwa kamu tadi bukan dari Nabi SAW, bukan dari Abu Bakar, bukan dari Umar, bukan dari Uthman, saya juga mempunyai pandangan ma'ara 'alaiha siyaman. Pandangan saya tidak perlu puasa. Nak i'tikaf. Puasa itu ibadat lain. Mana tidak ada kaitan puasa dengan i'tikaf kecuali orang bernazar. Kalau dia nazar nak puasa, itu cerita lain. Baik. Kata Abu Suhail rahimahullah, selesai perbincangan dalam bilik Umar bin Aziz, fa kharajtu, aku pun keluar daripada rumah Umar ataupun dari pejabat. Fa wajadtu, aku dapati Tawusan. Ini tokoh ulama besar ni. Kalau orang bahasa kita, orang panggil rijal, fuhul ulama. Ulama besar saja. Aku jumpa Tawus. Wa Ata bin Abi Rabah. Fasa'altuhuma. Aku jumpa dua orang ulama ni, aku bertanya. Tanya hukum tadi. Dia nak pastikan, nak minta pandangan. Ada tak pandangan lain yang berbeza dengan Sayyidina Umar ataupun dengan Ibnu Syihab. Faqala Tawus kata apa? Kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma la yara 'alaiha siyaman illa an taj'alahu 'ala nafsiha. Fatwa Ibnu Abbas, tengok, dia tak mau, dia tabi'in, dia sandar kepada ulama besar lagi. Ibnu Abbas punya pandangan tak perlu puasa. Kecuali dia bernazar nak puasa. Maka itu wajiblah kena puasa sebab dia nazar, bukan sebab kerana i'tikaf semata. Qala wa qala Ata, alhamdulillah, Ata bin Abi Rabah menyokong pandangan ini, zalika ra'yi. Atak kata, sama juga dengan pandangan aku. Alhamdulillah. Sekarang ni yang menyalahi dalam cerita ini siapa? Ibnu Syihab Az-Zuhri, Umar Abdul Aziz, Tawus, Ata, Ibnu Abbas duduk di mana? Duduk di kumpulan yang mengatakan tidak perlu puasa. Kata di tuan kita ni, asarun sahihun rijaluhu thiqat. Asar cerita ini sahih, rawi-rawi dia thiqah, dipercayai. Tengoklah dalam kitab yang dia nukilkan itu. Baik. Dilalatu al-athar. Cerita ini menunjukkan kepada apa? Tanda ni para pelajar. Cerita ini menunjukkan kepada jawazul i'tikaf bighairi siyam. Harus kita beriktikaf tanpa berpuasa. Maknanya kita beriktikaf dengan tidak berpuasa sah. Alhamdulillah. Kalau tidak, susahlah kita. Sebab kita dah belajar dalam siri yang lepas, bila-bila masa je kita masuk masjid, malam atau siang, kita boleh niat i'tikaf. Lama ke sekejap. Kalau syarat dia nak i'tikaf kena puasa, maknanya banyak hari lah kita tak boleh i'tikaf. Sebab kita jarang puasa sunat, kecuali bulan Ramadan. Itu satu. Yang kedua, dilalah al-asar yang kedua yang kita boleh belajar, ini tambahan min ziyadati. Adab para ulama, ba'duhum min ba'd. Adab para ulama di antara sama-sama mereka, dan juga kepentingan tawsiq al-fatwa. Tawsiq maknanya ambil satu kepastian yang kukuh tentang fatwa itu. Tengok. Ibnu Syihab, Abi Suhail, dia dengar dah tadi pandangan. Umar Abdul Aziz pun tokoh ulama, tapi dia nak dengar lagi tokoh-tokoh lain.
Sehingga dapat daripada Ibnu Abbas. Alhamdulillah. Umar bin Aziz sendiri bertanya Ibnu Syihab, mengambil daripada Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman. Tak. Kalau dah aku ada pandangan sendiri. Ini tengok. Sebab itu kata di para ulama Islam, kalau kita nak tengok dalam fiqhul khilaf, sebelum kita pergi masuk dalam bab khilaf, kita pergi kepada ijma' dulu. Adakah penasihat ini sudah diijma'kan oleh ulama salafus salih? Kalau sudah ijma', tak perlu kita khilaf lagi. Tapi kalau ijma' itu longgar, maka khilaf itu masih terbuka. Alhamdulillah. 10 perbincangan dalam kisah ini. Yang pertama kita nak kenal siapa dia Abu Suhail. Abu Suhail, siapa? Kita pun tak ada dengar juga mungkin. Nama dia Nafi' bin Malik bin Abi Amir Al-Asbahi At-Taimi Al-Madani, Halif Bani Taim. Itu jadi Taimi tu. Dia meriwayat daripada ayahnya, daripada Ibnu Umar, daripada Sahal bin Sa'ad, daripada Anas, daripada Sa'id bin Musayyib, Al-Qasim bin Muhammad dan lain-lain ulama. Warawa anhu, daripada dia juga telah meriwayat oleh Az-Zuhri. Tengok dalam fatwa tadi Zuhri sama ya dengan dia. Wahwa min aqranihi, daripada kawan-kawan, wa bnu akhihi, daripada kawan dia, tapi kawan meriwayat daripada kawan. Ini di antara adab. Dan anak saudaranya Malik bin Anas. Tengok Malik bin Anas. Imam Malik wa Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi wa ghairuhum. Wathaqahu Ahmad wa Abu Hatim wa Nasa'i wa Ibn Hibban. Dia ni Abu Suhail ni meninggal pada zaman pemerintahan Abul Abbas As-Saffah, lebih kurang tahun 130. Tahun 130. Kata di Syekh Haidar, dia kata apa? Alhamdulillah aku dapat kesan nama Abu Suhail ini daripada Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Syekh Syu'aib Al-Arnaud ni Masya Allah seorang tokoh ulama yang berada di Jordan, di Urdun, yang duk tahqiq kitab ni. Tahqiq kitab banyaklah, dia panggil muhaqqiq di zaman kita ni. Jazahullahu khairah. Dia kata aku telefon kepada Syekh Syu'aib setelah aku susah nak dapat maklumat siapa dia Abu Suhail. Bila aku telefon, dia kata Masya Allah, Syekh Syu'aib telah memberi maklumat kepada aku. Jazahullah khairah. Kita pun kadang-kadang bila sebut nama tokoh-tokoh ulama ni sukar kita nak faham. Bila tanya orang, Masya Allah, fulan, kenal selalu. Allahu Akbar. Ana ada pengalaman di Madinah. Waktu ana pergi ziarah Syekh Hamad Al-Ansari. Hamad Al-Ansari seorang tokoh ulama hadis yang pakar dalam bidang baca makhtutat. Makhtutat ni manuskrip lama, di kitab-kitab lama, dia pakar. Kadang-kadang manuskrip tu susah kita orang baru ni memang payah nak baca. Tapi ana pergi ziarah Syekh Hamad bersama dengan Syekhuna Dr. Muhammad Radi Osman yang dulu ni di USM, sekarang ni berada di Universiti Perlis. Kebetulan guru dia, anak tak sempat dengan Syekh Hamad ni. Sempat kenal je. Tapi Syekh Dr. Radi tu Syekh dia. Dia kata satu hari pelajar student yang duk tahqiq kitab ni tak boleh nak cari siapa dia. Bawa pergi makhtutat depan Syekh Hamad ketawa. Ya Syekh, dia kata, "Mak takrif tak?" Dia bagi nama Allah. Kita kata inilah, setiap orang itu kena ada kepakaran dia lah. Kalau dalam bidang hadis ni kita hubungi ustaz-ustaz kita yang mengaji hadis, kadang-kadang nama-nama macam ni ada dalam kepala mereka. Kita kena hormatilah setiap orang itu dalam bidang yang mereka belajar masing-masing, tapi jangan hak jenis ilmu hak pelik-pelik ni, ilmu hak jenis mengaku laduni ni semua yang ada belakang dengan kepala dia. Itu lain cerita. Kita nak ilmu yang ada sandarannya seperti ini. Baik. Yang kedua dalam kisah ini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar, nama dia Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam Al-Qurashi Al-Amawi. Gelaran dia Abu Hafs Al-Madani thumma Dimashqi Amirul Mu'minin.
mak dia Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Al-Khattab. Tengok cucu dia ni. Umar ni mari daripada sulalah Asim bin Umar Al-Khattab. Cucu Sayyidina Umar. Dia meriwayat hadis daripada Anas, As-Sa'id bin Yazid, Abdullah bin Ja'far, Urwah bin Zubair, Abi Salamah bin Abdul Rahman dan lain-lain ulama. Wa rawa anhu Abu Salamah bin Abdul Rahman. Tengok, wa huwa min syuyukhi. Dia riwayat daripada Abu Salamah, Abu Salamah riwayat daripada dia. Kita tak pelik. Ulama-ulama dulu dia memandang kepada kepakaran dan ilmu yang orang tu ada. Tak tengok muda tua. Dan Abu Bakar bin Hazm Az-Zuhri wa Ayyub Sakhtiani wa akharun. Kata Ad-Dhahhak bin Uthman, dia kata apa? Inna Abdul Aziz bin Marwan, Abdul Aziz bin Marwan ni dhamma ibnu Umar ila Salih bin Kaisan. Ayah dia lah, ayah dia Abdul Aziz ni bawa Umar ni pergi ke tok guru nama Salih bin Kaisan. Falamma hajja atahu fasalahu. Bila dia pergi haji tanya mana anak aku. Allahu akbar. Kata Tok Syekh, aku tak tengok seorang yang sangat mengagungkan Allah Azza wa Jalla dalam hati dia lebih daripada budak ni. Masya Allah. Tok guru dia tengok waraknya Umar ni. Allahu akbar. Daud bin Abi Hind berkata, satu hari Umar bin Al-Aziz masuk dalam, mungkin nak pergi kuliah ke, masuk. Salah seorang daripada laki-laki yang ada dalam majlis tu tengok Umar, orang panggil pandai lekeh lah. Ba'asa ilaina al-fasiq ibnahu hadza. Allahu akbar. Seorang fasik, dia kata ayah Umar Abdul Aziz. Hantar mari anak dia suruh belajar faraid, suruh belajar sunan. Dia sangka, dia kata budak ni sebelum mati akan jadi khalifah. Allah akan menjejaki datuk dia Umar bin Khattab. Faqala lana Daud fa wallahi ma mata hatta ra'ayna zalik. Sebelum aku mati aku sudah tengok Umar bin Aziz memang menjawat jawatan, mengembalikan keagungan, keadilan pemerintahan sebagaimana khulafa ar-rasyidun. Allahu akbar. Kata Imam Malik, wa kana Sa'id bin Musayyib, tokoh ulama yang dikatakan ketua ulama Madinah, la ya'ti ahada minal umara, dia tak akan pergi jumpa mana-mana gubernur, mana-mana wali, amir di Madinah lain daripada Umar seorang yang pergi. Umar bin Aziz dia pergi, orang lain dia tak pergi. Allahu akbar. Baiklah. Mata Umar rahimahullah ta'ala wa radhi anhu masmuman. Tengok, orang baik setara mana pun ada juga masalah. Sayyidina Umar ni mati diracun pada bulan Rajab tahun 101 rahimahullah ta'ala wa radhi anhu. Baik, kita pergi kepada tokoh yang hebat lagi. Yang ketiga, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ulama besar hadis ni, Ibnu Syihab Az-Zuhri, nama dia Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Al-Qurashi Az-Zuhri, Al-Faqih Abu Bakar Al-Hafiz Al-Madani, Ahadul A'immatil A'lam, salah seorang tokoh besar, alim Al-Hijaz wa Syam. Maknanya dia ni orang panggil ulama besar di Hijaz dan juga di Syam. Meriwayat daripada Abdullah bin Umar bin Khattab wa Abdullah bin Ja'far wa Anas wa Jabir wa Abi Idris Al-Khawlani wa Sa'id bin Musayyib wa Urwah bin Zubair wa Ata' bin Abi Rabah wal Qasim bin Muhammad wa Nafi' bin Abi Anas. Siapa dia? Abu Suhail. Tengok, dia murid guru dan lain-lain lagi. Wa rawa anhu Ata' bin Abi Rabah, Umar bin Abdul Aziz, guru dia, tapi dia riwayat juga daripada kawan ni. Wa Ayyub As-Sakhtiani wal Auza'i wa Hisham bin Urwah bin Az-Zubair wa akharun. Ni kita tengok bila kita baca tokoh-tokoh ni, kita nampak dia orang ni jadi murid sekali, jadi guru sekali. Dia boleh tukar-tukar. Kata Ibnu Sa'ad, wa kana Zuhri thiqatun kathirul hadis, banyak hadis. Orang riwayat dia dipercayai kukuh, hadis dia banyak. Wal ilmu wal riwayah faqihan jami'an. Kata di Imam Malik, qala Zuhri, dia kata aku dengan Zuhri kata, mastafhamtu aliman qattu,
wala radattu ala alimin syai'an. Aku tak pernah berlawan dengan ulama-ulama sama sekali, dan aku tidak pernah mengkritik para ulama. Ini dia panggil adab. Yakni mujadalatul ulama wa su'il adab. Aku tak pernah rusak adab, tidak beradab dengan para ulama Islam. Kita nak cari pelajar-pelajar kita yang beradab, memang sukar. Duduk dalam majlis ilmu, belajar dengan tuan guru. Sekali ada pandangan yang kita tak setuju, kita tulis condemn macam-macam. Kalau tak setuju, simpan je dalam hati, jangan dikeluarkan. Letak dalam hati. Mungkin satu masa nanti kita jumpa dengan syekh kita, ataupun kita zaman kita ini kita boleh WhatsApp dengan dia. Ini tidak komen macam-macam, kata. Kalau rasa tak puas hati, tak usah belajarlah. Ustaz ni hilang kepercayaan saya nak belajar dengan dia, pergi cari orang lain, ramai lagi atas dunia ni. Tapi tidak beradab, itu masalah. Sekarang ni kita nak cari orang beradab, agak sukar. Orang yang dia setuju melambung tinggi-tinggi, tok syekh lah, al-alim, al-allamah. Yang dia tak setuju, dia henjar sampai ke patak bumi, kata orang. Dia henjar, orang kata kajak Kelantan lah. Orang yang setuju, dia hentam, dia pijak sampai ke bawah bumi. Itu dia bahasa betul. Yang keempat, seorang lagi tokoh, nama dia Tawus bin Kaisan al-Yamani, Abu Abdurrahman al-Himyari al-Janadi. Janadi itu nama tempat dia tinggal. Dia kata Janad ni satu tempat di Yaman, tak jauh daripada Sana'a. Nama Tawus ni Zakwan. Tawus gelaran dia. Tawus ni burung tu. Burung apa? Burung apa yang comel ni? Burung merak. Itu Tawus. Jadi orang panggil dia burung merak. Sebab apa? Wallahu alam. Yang betul nama dia Zakwan dengan zal. Zakwan. Ramai juga orang kita kan, orang Melayu kita nama Zakwan. Zal. Dia meriwayat daripada Al-Abadilah Al-Arba'ah, Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amru, Abu Hurairah, wa Aisyah, wa Zaid bin Thabit, Zaid bin Arkam, Suraqah bin Malik, dan lain-lain. Riwayat daripada dia, anak dia Abdullah Wahab bin Munabbih Az-Zuhri. Mari pula sama dia ni. Amr bin Shu'aib, Amr bin Dinar, Mujahid dan lain. Qala Tawus, dengar Tawus kata apa? Adraktu 50 minas sahabah. Aku sempat bertemu dengan 50 orang sahabat. 50 orang sahabat ni maknanya dia ni tabi'in besar lah. 50 orang sahabat dia jumpa. Sehingga Ibnu Abbas kata apa? Inni la'azunnu Tawusan min al-jannah. Aku tengok ke warak Tawus ni, insya-Allah dia ni ahli syurga ni. Dia tak kata dia ni ahli syurga total, tapi azunnu, pada fikiran aku gak tahu ni memang ahli syurga lah, dengan watak dia, dengan apa ni, dengan kewarakan dia tu. Kata Ibn Hibban, kana min ubadi ahli Yaman. Ahli Yaman yang sangat kuat beribadat. Wa min sadatit tabi'in, ulama tabi'in yang kuat, ulama tabi'in yang besar. Dan qad hajja, dengan ini tuan-tuan, dia telah pergi haji sebanyak 40 kali. Masya Allah, 40 kali haji, dan dia seorang yang mustajab, doa dia mustajab. Kata Amr bin Dinar, ma ra'aitu ahadan a'af amma fi aidin nas. Aku tak tengok seorang yang tak mau ambil benda orang lain daripada Tawus. Mana Tawus ni zuhud sangat orangnya, tak tengok hak tangan orang. Kata di Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah kata, mutajannibus sultan salas. 3 tokoh ulama ni tidak menghampiri sultan, tak menghari pemimpin. Abu Zar Al-Ghifari, sahabat di zaman dia tu zaman Sayyidina Uthman. Tawus di zaman dia, Wathawri pada zaman dia. Ini antara tokoh-tokoh yang tak mau mendekati ulama, pembesar. Ada juga, itu pandangan masing-masing lah. Ada orang kata kalau kita ulama yang soleh, yang warak ni tak mendekati pemimpin, siapa nak bagi nasihat? Yang kita kata, cuma kalau kita rasa kita pergi dekat pemimpin, kita bukan bagi nasihat, kita pergi mengampu, la tazhab, jangan pergi. Kalau kita boleh pergi bernasihat, boleh pergi sampaikan kebenaran,
Jangan tak pergi. Ad-dinun nasihah. Naam. Mata Tawus ni mati pada tahun 100, ada kata 101, ada kata 106. Kata di pengarang ni, saya pilih pandangan kata 100. Kerana rawi yang meriwayatkan yang cerita dia ni kata syahidtu janazah. Aku menyaksikan janazah Tawus di Makkah tahun 100. Mana dia mati 100. Seorang lagi tokoh. Panjang kita tokoh saja malam ni. Atha bin Abi Rabah. Nama dia Aslam nama dia. Al-Qurashi maulahum. Bukan asal Quraisy tapi maula Quraisy. Abu Muhammad Al-Makki. Meriwayatkan hadis daripada Ibnu Abbas, Usama bin Zaid, Jabir bin Abdullah, Zaid bin Arqam, Ibnu Umar, Ibnu Amru, Ibnu Zubair, Aqil, Abi Darda, Abu Sa'id Khudri, Abu Hurairah, Aisyah, Ummu Salamah, Ummu Hani dan lain-lain. Maknanya dia ni ulama Mekah. Atha ni terkenal sebagai orang panggil mufti dia. Rawa anhu Mujahid wa Zuhri wa Ayyub al-Sakhtiyani wal A'mash wal Auza'i wa Amr bin Dinar wa Yunus bin Ubaid wa Abdul Rahman bin Abi Layla wa Abu Hanifah dan lain-lain. Kata di Ibnul Madini, huwa maula Habibah binti Maisarah bin Abi Khuthaim. Kata Ibnu Sa'd, kana min muwalladi al-Janad. Mana asal dari Yaman, membesar di Mekah. Maula Bani Fihrin. Wantahat ilaihi fatwa. Maka dialah dikatakan, zaman dia tu mufti Mekah. Dan pada zaman dia. Dan Mujahid pada zaman dia. Maknanya dua orang ni mufti besar Mekah. Wa aktsaru zalika ila Atha. Tapi Atha ni lebih ramai lagi, fatwa dia lebih kemas. Salah seorang kata di ahlul ilmi kata kan Atha, masya-Allah. Atha ni aswad, hitam orang. A'war, aftas, ashal, a'raj. Masya-Allah. Tak comel lah orangnya. Kalau tengok sifat gini kak, hitamnya dengan mata, julinya dengan kepek hidung, lumpuh seberak, tangan dia lumpuh sebab dia dipukul oleh penguasa di zaman ayam pemerintah Ibn Zubair. Bukan Ibn Zubair yang pukul yang orang mari tu, yang dengan hajat. Tempang, kamu ni buta dari sudut fizikal. Dari sudut ni ilmu, siqatun, faqih, alim. Sudah. Siqah mana orang dipercayai, orang alim. Faqih, kathirul hadis. Banyaklah. Meninggal dunia pada tahun 115. Umur dia 88 tahun. Rahimahullahu ta'ala jami'i al-ulama. Nama-nama yang telah kita sebut tadi. Dan juga para ulama, guru-guru kita yang tidak disebut di sini. Allahu Akbar. Tamaklah kita 5 tokoh ulama yang kita kenal. Baik. Yang keenam, kita tengok dalam hikayat ini beberapa kelompok ulama muta'asirin semasa. Mana zaman dia tu dekat-dekat. Mana masa tu walaupun begitu la wa kana kullu la yastankif. Setiap orang ini tak berhenti tanya orang tu, tanya orang ni, tanya. Masing-masing bertanya dalam bahasa kita panggil muzakarah. Bincang tentang ilmu. Tidak kata saya yang paling alim sini. Kan? Jangan tanya orang lain. Tak. Masing-masing tolak sana, tolak sini, passing sana sini. Menunjukkan tawaduknya mereka sama-sama dia. Ada orang ni jadi guru kepada dia ni. Sekali kita tengok riwayat ni pula, dia murid. Boleh bertukar-tukar. Ini menunjukkan mereka itu mencinta ilmu. Mana kalau sekali dia dengar kawan itu meriwayat, dia pergi dengar. Waktu sampai giliran dia dengar pula. Kita hari ni lain macam. Kalau kita ada majlis, dalam majlis kita mengajar, orang tak dengar. Waktu dia mengajar, kita pula lagi tak dengar. Masalah kita ni, Masya Allah. Pasal tu bila anda baca risalah bini, kita tengok, Masya Allah. Kita kadang-kadang, kita ni orang tua sikit, tak tanya adik-adik. Saya banyaklah pengalaman kita lah dalam ini.
Ana suka rujuk kepada adik-adik kita, ustaz-ustaz kita yang duduk di bidang kerja masing-masing. Contohnya kalau kita nak tanya bab zakat, saya akan telefon WhatsApp kepada adinda saya, Ustaz Husni. Sebab dia duduk bergelumang dengan bab zakat ni pada pagi sampai gelap tiap-tiap hari. Kan? Nak tanya tentang keuangan contohnya, keuangan Islam, kita tanya Dr. Azman contohnya. Pak Meh, orang kawan-kawan panggil. Apa? Jadi kita dah jadi masalah, walaupun mereka itu adik-adik kita, mungkin dia belajar juga dengan kita, tapi itulah dia panggil kita tengok. Para ulama, ada sekali dia jadi murid, tengok riwayat dia pula, dia jadi guru. Kita kata, bila belajar adabut tawadhu' fi jam'il ilm. Masya Allah, Allah Ta'ala berkati semua, insya Allah. Apa lagi? Jadi, masing-masing bertanya, cuma perbezaan ilmu tu nampak ketara. Ada orang ni fahamnya ni, ada orang banyak. Itulah kedudukannya. Kita nampak di sini Umar bin Az-Zuhri, nampak dia macam lebih alim daripada Umar bin Aziz. Boleh jadi dengan sebab dia tumpu ke ilmu saja. Umar masyhur dengan jawatan. Masyhur dengan jawatan dia, jawatan gubernur pada masa tu sebelum jadi khalifah. Kan? Baiklah. Ada juga orang yang sibuk dengan hati, jaga hatinya, sebagaimana kita tengok Tawus sangat kuat zuhudnya. Ada ulama yang tak mau langsung pergi ke pintu-pintu penguasa, tak mau. Allahu Akbar. Demikianlah juga ada ulama yang nampak menonjol. Kita kata masing-masing lah memilih cara hidup masing-masing. Alhamdulillah. Baik. Kita pergi kepada kisah yang ketujuh, Abu Suhail As-Sa'il yang bertanya ni, siapa dia Abu Suhail ni? Min ahlil ilm. Dia ni tokoh ulama. Tengok tadi, berapa orang murid besar, guru yang jadi guru dia jadi murid dia. Tapi masalah dia pergi juga tanya masalah kepada orang-orang yang semasa dengan dia, ulama-ulama lain. Dia pergi tanya Umar bin Abdul Aziz, kan? Kemudian mengikut dalam analisa di sini, Umar bin Aziz dia jadi gubernur di Madinah tahun 86 hingga 93 Hijri. Jadi masa tu dia belum jadi khalifah. Sebab itu Abu Suhail ni dia tanya Umar, dia tak panggil ayah Amir Mu'minin sebab belum jadi Amir Mu'minin. Dan kalau dia khalifah, Az-Zuhri tak akan bercakap. Itu menghormati jawatan. Sebab itulah kadang-kadang bila naik pentas, yalah kita orang tua ni, adik-adik kita jadi orang besar-besar, pegawai-pegawai tinggi. Kadang-kadang dia malu kita duduk kat bawah, dia duduk atas pentas. Dia mari bisi, Ustaz Abu Anas, minta maaf anak naik atas jawatan ni, bukan itu dia panggil tawadhu'. Sama-sama kita tengok di sini, maknanya Zuhri dia pergi sebab kawan dia Umar bin Abdul Aziz, tapi mereka selalu berbincang-bincang Umar bin Aziz. Baiklah, jadi dia kalau kawan tu sudah jadi besar, khalifah dia tak akan jawab kecuali dengan izin khalifah. Bila ada jawatan besar, dia ada protokol. Pasal tu lagi ni timbul sibuk tentang protokol lah, tentang VIP. Kita kata hormatlah juga kedudukan orang. Jangan anggap kita ni bijak sangat, belaka semua benda. Baiklah. Allahu Akbar. Yang ke-8, dalam dialog di antara Umar bin Abdul Aziz dengan Zuhri. Tadi dalam kisah, tuan-tuan ingat balik tak? Ibnu Syihab tu mana Zuhri? Bila Ibnu Syihab bagi pandangan kata nak i'tikaf kena puasa, Umar semak balik, ya Zuhri, ya Ibnu Syihab, mu ambil daripada Nabi? Tak. Abu Bakar? Tidak. Umar? Tidak. Osman? Tidak. Itu menunjukkan dia panggil tawsik al-maklumat. Kita nak fatwa ni biar kukuh. Kalau ada daripada Nabi, bawa riwayat. Haddatsani siapa dia. Kalau mari daripada khalifah, bawa. Tapi Zuhri kata tak belaka. Aku faham macam tu. Mana kata? Allahu Akbar. Satu. Yang kedua, pentingnya kita dengan maklumat biar jelas. Jangan marahlah kalau orang tanya. Cuma kadang-kadang kita letih juga bila kita jawab, orang tanya, ada dalil, minta maklumat dalil, kita nak cari tak sempat. Itu minta maaf lah pelajar-pelajar.
Bukan tak nak kerjasama, kadang-kadang tak sempat masa. Ni kadang pelajar kita manja sangat pun ada. Bila kata soalan gini-gini, kita kata sudah jawab soalan ni dalam video YouTube ada. Minta link. Allah kata manja sangat tu. Bukalah link, buka YouTube. Tulis tajuk yang kita nak jumpa lah tu, insya-Allah. Suruh ustaz bagi link pula kat dia dah. Kita kata boleh kalau waktu free kita layan je, admin kita akan tolong, tapi ada kalanya kita pun kesibukan. Wallahu alam. Baik. Dalam isu ni Umar bin Abdul Aziz tak sebut Khalifah Ali bin Abi Talib. Adakah daripada Ali? Dia tak sebut. Kenapa? Tuan-tuan kena ingat, Sayyidina Umar bin Aziz tidak mengecilkan Ali bin Abi Talib. Dia kenal kedudukan Sayyidina Ali. Siapa Ali? Masyhur kata-kata, saya kut kata-kata ini untuk tuan-tuan murajaah, khususnya ustaz-ustaz kita, syabab-syabab yang mutahammis, yang duk kaji hadis, cerita-cerita ni. Kadang-kadang kita kata ini cerita tidak sahih, cerita ini cerita tak benar tak. Jadi eloknya kita tengok dulu pandangan-pandangan. Itu pengalaman kita lah. Waktu muda-muda dulu, memanglah kita dengar hak riwayat ni kondes lalu. Tapi bila kita dah lama sikit ni, baca sana baca sini, kita nampak pelik. Dalam kitab ini, kita hikayat fiqhiyah ni, kisah 82 ni, tuan pengarang kata ada satu kata-kata yang masyhur daripada Nabi, diriwayatkan, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku ni Madinah, bandar ilmu, Ali tu pintu. Ini hadis ni dipertikaikan ramai oleh ulama. Di antaranya Ibnul Jauzi kata maudhu', Nawawi kata maudhu', kan? Al-Hakim kata sahih. Tapi Suyuti dalam kitab dia Tarikh Al-Khulafa, dia mengatakan hadis ini tak panjang dia punya perbahasan. Jadi anak-anak pelajar-pelajar kita talabatul ilmi yang duk kaji tentang cerita-cerita macam ni, cuba semak untuk diperbincangkan insya-Allah. Baik. Yang pentingnya Sayyidina Umar bin Aziz dia tahu kedudukan Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan kita kena faham Bani Umayyah setelah mengambil pemerintahan daripada Sayyidina Ali, tentulah di sana ada naz'ah siasiyah, ada masalah politik. Ini masalah politik ni bila-bila pun, bila masuk ni akan jadi masalah, kan? Jadi oleh kerana Ali ni ada sedikit perlawanan dengan buah-buah Bani Umayyah, maka Sayyidina Umar bin Aziz waktu tu dia gubernur, dia bukan khalifah, maka dia tak sebut nama Sayyidina Ali. Kita pun kadang-kadang macam tu juga. Ada benda yang kita tak nak sebut nama orang, sebab kalau sebut netizen yang tidak beradab ni akan hentam kita, goreng kita, koyak kita. Jadi kita kadang-kadang kita tak sebut bukan kerana benci kepada orang tu, bukan tak suka, tapi kita tak sebut kerana maslahah supaya tidak menimbulkan polemik di kalangan anak-anak murid ataupun netizen yang duk cari kesalahan orang. Jangan. Baik. Apabila Sayyidina Umar bin Abdul Aziz telah dilantik menjadi khalifah. Dengar tuan-tuan. Bila Umar bin Aziz menjadi khalifah, dia telah digelar dengan nama Khamisul Khulafa, Khalifah Rashidin yang kelima. Daripada selepas pada Ali khalifah yang keempat, Umar bin Aziz menjadi Khalifah Rashidin yang kelima. Dia telah potong Muawiyah, Yazid, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik. Berapa orang khalifah dia potong? 4 orang. Dia yang kelima barulah naik Khalifah Rashid yang kelima. Sebab apa? Sebab Umar bin Aziz ini sangat warak. Tuan-tuan dan puan-puan, di antara benda pelik yang saya baca tentang Umar bin Abdul Aziz, Umar ni waktu dia jadi gubernur, dia nampak agak mewah hidup dia. Agak mewah. VIP lah kita kata. Cara hidup VIP. Setelah dia jadi khalifah, dia tukar watak dia daripada seorang yang dulu nampak mewah, sudah menjadi seorang al-khalifatuz zahid, khalifah yang zuhud.
Orang tanya dia, ya Syekh Umar, kenapa kena berubah? Patutnya bila jadi governor, jadi khalifah, di sinilah kita tunjuk kuasa kita, kita tunjuk kehebatan kita. Dengar kata-kata menarik. Umar kata apa? An-nafsu tawaqah. Nafsu kita ni, dia nak satu benda, dia nak, dia akan usaha dia nak. Nafsu lagi tak dapat, masa itulah dia akan rasa nak. Waktu muda dulu, aku duk fikir nak dapatkan isteri aku, anak khalifah, aku dapat. Kemudian aku nak jadi gubernur, jadi. Daripada pangkat gubernur, aku nak jadi khalifah. Alhamdulillah, sekarang aku sudah jadi khalifah. Makna pangkat dalam dunia ni sudah kemuncak. Mana jawatan khalifah paling tinggi lah. Zaman kita hari ni kat, ini Petua Agung ke, Perdana Menteri ke, Presiden. Setelah aku dapat jawatan khalifah, maknanya tak ada lagi atas dunia ni jawatan yang paling tinggi. Ketika itu, nafsu aku hanya mengharapkan aku mendapat masuk jadi ahli syurga di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ketika itulah Umar yutan balik daripada hidup VIP telah menjadi Al-Khalifatuz Zahid. Dari situlah Umar, Masya Allah, setelah dia menjadi khalifah, dia telah dapat gelaran title Khalifah Ar-Rashid yang kelima. Dengan sebab dia telah bertukar menjadi seorang yang warak. Masya Allah, tabarakallah. Nafsu Tawaqah. Buku ni menarik, tuan-tuan baca. Satu buku yang ditulis oleh Syekh Al-Khalidi, Salah Al-Khalidi, nama dia Al-Baraj Al-Khuttatul Barrak. Lama dah tak sebut ni. Li nafsi tawaqah, maknanya begitu lebih kurang. Apa nama? Siapa pelajar ingat, tolong tulis. Buku ni telah diterjemah dalam bahasa Malaysia. Cari, maknanya orang yang jiwa nak kepada apa ni, nak kepada yang ketinggian darjat nafsu ni, bila sampai ke muncak dia turun balik. Masya Allah. Tengok dia punya nama kita, Al-Khuttatu. Tengok kita sudah ada, dapat. Nama dia Al-Khuttatul Barrak. Al-Barrakah. Al-Khuttatu Al-Barrakah. Li nafsi tawaqah. Lidhi Al-Khuttatul Barrakah li nafsi tawaqah. Ya lama tak sebut, kita kadang-kadang tak marilah. Kecil ya buku ni. Ada terjemahan, saya tak tahu terjemahan dengan apa tajuk dia. Tapi kalau siapa dia nak, kita boleh tengok nanti di maktabah kita. Allah, maknanya kita mesti mempunyai jiwa yang nak kemuncak naik. Kemuncak yang paling tinggi, Umar kata, aku nak syurga. Tinggallah dunia. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah. Di antara jasa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dengar ni, dalam kisah ini, sebahagian daripada umara, pemimpin-pemimpin Bani Umayyah, dia suruh khatib-khatib yang baca khutbah ini sebut nama mereka di atas mimbar. Macam kita ni lah, khutbah yang kedua akan sebut nama pemimpin-pemimpin, nama raja, nama tuanku, nama. Jadi zaman tu sudah ada nama-nama ni, sudah ada. Dan ada di kalangan pengampu-pengampu raja, kita tak kata raja suruh, pengampu raja, menambahkan lagi puji Bani Umayyah hentam Sayyidina Ali. Tengok. Puji Sayyidina Bani Umayyah hentam Sayyidina Ali. Maka bila mari Umar bin Abdul Aziz, dia tukar daripada duk puji-puji raja kepada hentam Sayyidina Ali, kepada baca ayat yang terakhir dalam khutbah yang kita kalau orang tidur pun boleh sedar. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Suratul Nahl ayat 90. Ataupun kita akhir dengan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah As-Saffat ayat 180 hingga 182. Lepas pada Umar tukar, semua khutbah macam ni. Jangan puji aku, puji Allah. Dia telah mendapat
pujian daripada para ulama dan juga orang-orang ramai, mereka tak suka dengar pujian-pujian kepada pemimpin dan juga kutuk Sayyidina Ali. Alhamdulillah, itu jasa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sebab itulah itu sejarah dia, wallahu alam. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada hukum kena puasa ke tak kena puasa. Jawab dianya dua pandangan ulama sini. Ada kata siapa nak iktikaf kena puasa. Illa bisaumin, kena puasa. Di antaranya tadilah Zuhri, Imam Malik dan lain-lain lagi. Wa jadi ada ulama mengatakan iktikaf yasih bisaumin wa ghairi. Iktikaf sah, nak puasa tak puasa boleh dua-dua. Ini pandangan siapa? Pandangan tadi Umar bin Abdul Aziz, Imam Syafi'i dan lain-lain para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka kita memilih pandangan yang mengatakan bahawa iktikaf tidak syarat berpuasa kecuali orang tu bernazar. Dia bernazar nak apa ni? Nak iktikaf baru kena. Baiklah para pelajar sekalian. Allahu akbar. Baik, yang terakhir taqaddama fil hikayah, mana dalam hikayat tadi kita nampak iktikaf ni ada dua kategori, satu sunat, satu lagi wajib. Mana kalau kita iktikaf biasa ni sunat lah. Kecuali orang-orang yang bernazar maka dia jadi wajib. Jadi wajib. Dia punya ada hukum lain lah. Kalau kita ni iktikaf sunat ni kita masuk, kita iktikaf, lepas tu kita balik ya. Tapi kalau orang yang beriktikaf nazar, dia kena ikut berapa hari dia nak. Bernazar 3 hari, tak boleh keluar daripada masjid 3 hari. Habis, nak pergi keluar mana? Keluar pergi tandah boleh. Makan pun, kalau makan buat amal makan dalam masjid boleh makan. Kalau tak ada tempat, kita boleh pergi ke beranda. Nak balik rumah tak boleh. Itu dia panggil berbeza hukum iktikaf dengan hukum iktikaf yang wajib dengan iktikaf yang sunat. Alhamdulillah. Di antara waktu sunat iktikaf ni, ya 10 akhir Ramadan, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Jadi siapa dia bernazar, maka dia kena tunaikan nazar dia. Wallahu alam. Tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita sambung lagi. Ada perbincangan akan datang siri masih lagi dalam bab iktikaf. InsyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.